Sesiapa yang mencari selain dari itu, jalan selain dari itu untuk melepaskan nafsunya, faulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Sudah melampaui batas. Kalau kita perhati ayat ni, hak dia bolehnya melakukan hubungan seks ni, bolehnya antara lelaki dengan perempuan ini dua saja, suami isteri ataupun hamba sahaya, seseorang dengan hamba sahaya dia. Itu boleh. Seseorang dengan hamba sahaya dia, itu boleh. Itu pun lelaki saja. Seseorang dengan hamba sahaya dia yang perempuan, orang itu lelaki. Kalau perempuan tak ada hamba sahaya lelaki, tak boleh. Tak boleh. Seperti mana orang perempuan tak boleh nak kahwin empat, nak kahwin, tak boleh. Hukum dia macam tu. Hak boleh kepada lelaki saja. Selain dari dua cara ni, tak ada dah. Allah SWT kata orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Kahwin secara mut'ah ni dia tidak bini, dia tidak bini. Kalau bini dia sekapak. Sedangkan kahwin mut'ah ni bukan setakat pak, lebih lagi, 1000 boleh. Kalau 1000 boleh. Kahwin secara mut'ah. Nak kata dia bini tidak? Wajib nafkah? Tak. Kalau bini wajib nafkah. Kalau bini mati salah seorang, dapat pesaka. Ada pesaka. Ni kahwin secara mut'ah tak ada. Maknanya tidak bini. Kalau bini mesti dapat waktu tu. Sekarang ni lah hukum sekarang ni. Lepas tu ayat-ayat dalam apa ni, surah Nisa dan lain-lain lagi sebut jelas. Sebutkan mana hubungan suami isteri tu macam mana. Ada pesaka, ada cerai, ada gapo. Ni bukan cerai, dia tidak putus dengan cerai, tak ada. Kalau isteri, kalau putus hanya satu cara, iaitu cerai. Sedangkan mut'ah ni tidak, bukan cara cerai. Bermakna perempuan ini yang dikahwin secara mut'ah ni bukan isteri. Bukan isteri. Yang kedua, adakah perempuan yang dikahwin secara mut'ah ni sahaya, hamba sahaya seseorang? Tidak juga. Sebab apa? Kalau hamba sahaya boleh dijual beli. Boleh dijual beli. Boleh dipersakai. Boleh apa? Seperti barang-barang, seperti barang-barang. Sedangkan orang ni tidak. Dia tak boleh jual orang tu. Tak boleh jual. Orang perempuan tu tak boleh jual. Maknanya tidak sebagai hamba sahaya. Banyak perkara tidak serupa dengan hamba sahaya. Banyak perkara tidak serupa dengan isteri. Bermakna ni terkeluar daripada dua cara tadi, dua saluran tadi. Bila terkeluar, haram. Tak boleh. Lepas tu apa yang kita kata tidak haram selalu ni? Sehingga mengelirukan setengah mengatakan beberapa kali dimansuhkan, dihalalkan, dimansuhkan, dihalalkan dan dimansuhkan. Sebenarnya itu adalah satu kekeliruan. Orang yang baru dengar, dia kata sebelum pada ni ya boleh, itu boleh lah. Nabi SAW mengharuskan, dia kata lagu tu. Kemudian diriwayatkan, dia kata Nabi SAW telah membenarkan. Padahal dia keliru, waham. Inilah orang panggil waham. Lebih baik lagi kita faham, kita pakai lagu ni, daripada kita mengatakan sekali lagu ni semeta-meta berubah-ubah. Tak pernah berlaku lagu ni. Tak pernah berlaku dalam hukum lain. Tak pernah. Hukum Arab walaupun secara beransur-ansur pengharamannya, tapi jelas. Hak ni tidak. Jawabnya, oleh kerana pelaksanaan hukum had, hukum hudud itu Nabi SAW tidak laksanakan selalu. Dia tengok biar betul-betul stabil dulu, biar betul-betul jelas dulu. Pasal apa? Benda ni dia sudah daging, jadi daging darah masyarakat jahiliah. Seperti Arab juga, cara nak menghentikannya secara beransur-ansur dari segi pelaksanaannya. Tetapi tak kena tu, agama kata tak kena daripada awal lagi. Cumanya orang nampak Nabi SAW tidak keras sangat. Dia anggap itu Nabi SAW membenarkan, padahal tidak pernah membenarkan. Seperti Arab, apabila tidak keras, ada orang yang minum, sahabat pun minum, ada yang minum, sampai bawa semayang minum. Sekiranya berlaku silap faham seperti yang berlaku dalam mut'ah, dia akan kata pernah Arab ni dihalalkan suatu ketika, padahal tidak pernah dihalalkan. Cuma masyarakat yang berlaku dalam masyarakat lagu tu. Sampai akhirnya jelas. Serupa juga di sini. Bahkan di zaman apa namanya, hadis tadi kita baca tadi, di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, apa ada lagi? Ada lagi ni hak lagu mana? Hak tak tahu tu, siapa seru kira-kira ni. Hak tak siapa ke dia maklumat ni. Bukan bermakna benda ni Nabi SAW apa nama ni,
Tidak katakan haram dah. Setengah orang dia kata, tengok zaman Abu Bakar masih nak buat lagi, ini menunjukkan halal. Zaman Sayyidina Umar haram, barulah haram. Jadi Sayyidina Umar pula boleh mengharamkan benda ni. Adakah patut kata lagu tu? Sayyidina Umar hanya menguatkuasakan, melaksanakan. Seperti mana orang dalam keadaan kebuluran, orang dalam keadaan gapo, curi, tak kena kerak tangan. Begitu juga ni. Dah tak siapa ke dia nak kan? Pasal meluas sangat. Walaupun beberapa kali seperti yang disebutkan tadi, kali ni sebut dah, tapi ramai lagi tak ada. Kali yang lain sebut pula. Jadi orang yang dengar pada masa tu, dia kata Nabi haramkan pada masa tu, seseolahnya sebelum pada tu dia halalkan. Padahal telah haram dah sebelum pada tu. Seperti yang kita baca tadi, pada tahun Khaybar tu sudah haram dah. Tapi hak ni tak dengar. Hak tu dengar, dia kata pada hari Khaybar lagi Nabi SAW telah haramkan dengan jelas. Secara tidak jelas, secara apa namanya pengajaran umum dalam Quran sudah ada dah. Ayat tu surah Mukminun tu di Mekah lagi, bukan di Madinah. Dah bila di Mekah, maknanya nak ceritanya Islam tidak pernah kena pada benda-benda yang seumpama ini. Kalau ada dilakukan itu keliru dan dimaafkan, tidak dilaksanakan hukum berjam ataupun sebat ke atas mereka kerana mereka tak faham, tak sampai molek berita tu. Kerana tu dari segi beransur-ansur dalam pelaksanaan hukum tu saja, bukan maknanya apa ni dia tidak diharapkan sebelum pada tu. Agama berkenaan. Setiap benda yang tak molek, tak ada berkenaan, agama tak berkenaan. Itu inilah yang penyelesaian yang terbaik. Apa-apa yang sebut dalam hadis ni pada hari ni, kalau kita cerita perhatikan, macam hari Autas diharamkan. Hari Autas dengan hari Fatih Makkah tu hak tula pada masa dekat-dekat. Hak ni hari ni, esok tu esok kan. Dari segi perisytiharan, bukan makna pengharaman. Selepas pada tu, selepas pada Fatih Makkah ni, lepas tu di hari Autas pula benar pula. Tidak. Cuma pengulangan perisytiharan itu yang berlaku. Dan kalau kita perhati, hak ni lah yang paling baik, yang paling molek. Dan sudah ijma' dah, sepakat dah ulama ni. Apa ni, sahabat-sahabat ke apa, Ibnu Abbas yang ada riwayat begini pun sudah sepakat juga. Dia pun sudah tinggal dah pendapat dia tu setelah macam-macam orang kata. Dan Imam Muslim buat mari sini riwayat Sayyidina Ali ni imam hak nombor 1 pada Syiah. Imam hak nombor 1 tu pun dia kata haram dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah haramkan. Takkanlah setelah dia tahu Rasulullah haramkan, dia sendiri nak buat pula. Tetapi Syiah kata dah, memang Sayyidina Ali buat mut'ah. Itu cerita mereka sajalah. Padahal sudah jelas dah. Sayyidina Ali sendiri kata kepada Ibnu Abbas, kamu ni teruk betul, mengarut betul kamu ni. Taih tu salah satu maknanya sesat, mu ni sesat. Siapa lagu tu dia kata. Kalau kita tak kata mengarut tu engan sikit. Siapa lagu tu dia kata. Maknanya tak berkenan. Kira-kiranya takkanlah Ibnu Abbas tak dengar. Begitu ramai orang ni sahabat ni, begitu ramai, takkanlah dia tak tahu. Sebab itulah dalam riwayat-riwayat disebutkan Ibnu Abbas tinggal ada pendapat dia. Kalau tak saya tinggal, hak duduk amal lagi muta'ah ni, hak duduk amal lagi ni muta'ah ni, hak supaya sampai jahiliah dulu. Supaya sampai jahiliah dulu. Lagu mana? Ni ana pernah tulis lah sikit, kita baca sikit. Pernah tulis 10 tahun lebih dulu pernah tulis berkenaan dengan muta'ah Syiah ni, lagu macam mana. Tulisan ini sebenarnya sudah masuk dalam majalah Al-Islam dulu, suatu ketika dulu. Ini dia reka-reka lah nak baca ni. Kelebihan muta'ah mengikut Syiah, riwayat Syiah, hadis Syiah lah mengarut dia. Untuk menggalakkan amalan muta'ah ini, mereka mengadakan sekian banyak hadis palsu atas nama para imam mereka yang 12 itu, atau dan atas nama Nabi SAW. Dia buat macam-macam. Di antaranya, satu riwayat mereka ni terjemah selalu. Mereka meriwayatkan dari Nabi SAW bahawa baginda SAW bersabda, sesiapa yang keluar dari dunia, yakni mati, dalam keadaan tidak pernah melakukan mut'ah, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan rompong, yakni hidung tak ada, hina lah. Itu sah. Yang kedua, ketika Nabi SAW mi'raj ke langit, baginda SAW telah ditemui oleh Jibril. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala berkata,
sesungguhnya aku telah mengampunkan orang yang telah melakukan mut'ah dengan perempuan dari kalangan umatmu. Ampunkan dosa orang yang melakukan mut'ah. Ni kitab ni ada kitab man la yahduruhul faqih, kitab-kitab Syiah saja. Lepas tu dia riwayat ni, satu orang namanya Bakr bin Muhammad telah bertanya Ja'far As-Sadiq, imam yang ke-6 Syiah, tentang mut'ah. Ja'far As-Sadiq kata, sesungguhnya aku benar-benar tidak suka seseorang muslim itu keluar dari dunia, yakni mati, dalam keadaan masih belum dilakukannya sesuatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia dakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan mut'ah. Jadi kalau orang itu tidak melakukan mut'ah, tak pernah dia ikut sunnah Nabi ni. Seterusnya diriwayatkan dari Salih bin Uqbah, dari ayahnya, dari Muhammad Al-Baqir. Ini ada sanad dia juga. Katanya, aku berkata kepada Muhammad Al-Baqir, adakah orang yang melakukan mut'ah itu mendapat pahala? Muhammad Al-Baqir, imam yang kelima, dia kata apa? Ya, kata dia, kalau ia melakukan mut'ah dengan niat kerana Allah, kata dia. Dan sebagai bantahan terhadap orang yang tidak menerimanya. Ni nak lawan, nak menunjukkan tak setuju dengan kita ni, dia melakukan mut'ah. Kerana itu, maka tiada sepatah perkataan pun yang diucapkannya kepada perempuan yang dilakukan mut'ah dengannya, melainkan Allah Ta'ala menuliskan untuknya satu kebajikan, dan tiada dihulurkan tangannya kepada perempuan itu, melainkan ditulis Allah satu kebajikan untuknya. Apabila ia menghampiri perempuan itu, nescaya Allah ampunkan satu dosanya. Apabila ia mandi junub lah kita kata, Allah mengampunkan dosa-dosanya sebanyak bilangan bulu yang dilalui air di atas tubuhnya. Maka aku pun berkata, kata ayah Saleh tadi, perawi sana, sebanyak bulu di tubuh, kata dia. Muhammad Al-Baqir berkata, ya, sebanyak bilangan bulu di tubuh orang itu. Tengok kelebihan dia. Ni lagu ni, hak dia amal, dia nak pegang hak ni lah. Lepas tu belah mana nak jadi mut'ah ni? Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa peristiharan. Ada kitab rujukan belakang. Dalam kitab-kitab inilah sepuluh kitab-kitab ada Bukhari Muslim kita. Lepas tu boleh buat dengan di mana saja, dengan lelaki mana saja, perempuan mana saja boleh. Yang ketiga, dengan perempuan Yahudi, Nasrani, perempuan pelacur sekalipun boleh. Ini mengikut pendapat Khomeini sendiri dalam kitab dia Tahrirul Wasilah. Seterusnya dia kata, walaupun tidak diketahui sama ada perempuan itu bersuami ataupun tidak, boleh juga. Ini ada dalam kitab dia. Lepas tu dengan perempuan dalam lingkungan umur yang ia tidak tertipu, iaitu 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun tu dia kira sudah tidak tertipu, boleh dah kita nak mut'ah dengan dia. Seterusnya, dengan bayaran mas kahwin yang tidak terlalu besar, hanya memadai dengan segenggam gandum. Sebab ni jahiliah, zaman jahiliah. Atau segenggam makanan ataupun buah tamar, atau 1 dirham, bahkan kurang lagi dari 1 dirham pun boleh. Dalam Al-Furu' min Al-Kafi, sebab Bukhari kita. Lepas tu lagi boleh berkahwin tanpa had, tak ada batas. Banyak mana nak ikut dia nak, banyak mana. Ja'far As-Sadiq, dikaitkan Ja'far As-Sadiq berkata, berkahwinlah dengan mereka secara mut'ah walaupun sampai 1000 orang, kerana mereka itu termasuk di antara perempuan sewaan. Fa innahunna minal mustajarat, perempuan sewaan, boleh sewa pula perempuan. Lagu tu anggapannya untuk jangka masa seperti ni lagi, jangka masa seperti 2 tahun, 2 bulan, sebulan, seminggu, sehari, sekurang-kurang tempoh bagi mut'ah itu boleh dilakukan mengikut sebagaimana yang tersebut dalam riwayat Syiah dari Muhammad Al-Jawad. Semua dia kait dengan imam dia, nombor imam yang ke-10, bahawa beliau pernah ditanya berapa lama sekurang-kurangnya tempoh hari mut'ah itu boleh dilakukan. Adakah harus seorang melakukan mut'ah dengan syarat sekali persetubuhan? Beliau menjawab, ya, tidak mengapa, kata dia. Tetapi bila selesai, yakni dari persetubuhan itu, hendaklah ia memalingkan mukanya dan tidak memandang lagi kepada perempuan itu. Itu anjuran yang diberikan kepada dia oleh dia dalam Al-Furu' min Al-Kafi. Lepas tu kalau dengan seorang perempuan, beberapa kali dia nak buat dengan perempuan yang sama, boleh juga. Perempuan itu tidak haram kepada lelaki yang telah melakukan mut'ah dengannya, walaupun pada kali yang ketiga, bahkan pada kali yang ke-1000 kali sekalipun, boleh. Ini tersebut dalam riwayat Syiah bahawa Aban melakukan mut'ah dengan seorang perempuan beberapa kali. Ja'far As-Sadiq menjawab bila orang tanya, tidak mengapa, ia boleh melakukan mut'ah dengannya seberapa kerap yang dikehendakinya. Lepas tu ni dia kata banyak mana dia nak, boleh.